Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam channel Master Kimia SPM. Dan seperti biasa kita akan menyambung kembali perbincangan kita dalam kimia tingkatan 4. Okey, kimia tingkatan 4 dan tajuk kita pada kali ini ialah sambungan daripada jadual berkala unsur. Dan fokus kita pada kali ini ialah unsur kumpulan 1. Okey. Jadi kita dah bincang dalam video kita sebelum ni unsur kumpulan 18. Pelajar-pelajar jangan lupa mengikuti channel kami untuk mendapatkan video-video terbaru kami di Master Kimia ya. Jangan lupa. Okey, jadi sebelum itu pastikan yang belum lagi mendapatkan modul Master Kimia tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 boleh dapatkan daripada platform Shopee. Okey. Kerana apa? Kerana video-video kita ini ya berpandukan kepada modul modul Master Kimia ini insya-Allah. Okey, baik. Okey, kita kali ini akan membincangkan berkaitan dengan unsur kumpulan 1 ya, unsur kumpulan 1. Jadi sebelum itu kita tengok dulu ahli-ahli kumpulan 1. Okey, baik. Ini adalah ahli-ahli kumpulan 1 bermula dengan lithium. Okey, dan ada gambarnya di situ. Lithium, okey, nombor protonnya 3 ya. Kemudian di bawahnya, okey, kalau ikut jadualnya ya, di bawahnya ke bawah ya. Natrium. Okey, nombor proton 11. Kemudian kita ada kalium, potassium bahasa Inggerisnya ya. Nombor proton 19, kemudian kita ada rubidium. Kemudian kita ada cesium. Kemudian kita ada francium. Okey. Jadi dari segi susunannya bermula daripada atas itu ialah lithium, kemudian ke bawah natrium, kalium, rubidium, cesium dan francium. Okey, jadi pelajar-pelajar kalau boleh pelajar ingat 3 yang pertama ni. Ya, lithium, natrium dan kalium. Okey. Jadi unsur kumpulan 1 ini dikenali dengan nama logam alkali ya, digelar sebagai logam alkali. Kenapa kita panggil dia logam alkali? Ini jawapannya kerana apabila larut dalam air ia menghasilkan larutan beralkali. Okey? Dan gas hidrogen. Dia ada bila larut dalam air, dia akan menghasilkan larutan beralkali, kemudian dia ada gas hidrogen. Ini pelajar akan buat amali dalam amal ya. Okey, dan setiap ahli kumpulan 1 ini dia akan membentuk ion positif apabila ia membuang atomnya membuang satu elektron valen. Ya, kita tahu bahawa setiap ahli dalam kumpulan 1 mempunyai satu elektron valen. Sesatu elektron valen ini perlu dibuang untuk jadikan dia charge positif ya, untuk jadi stabil. Okey. Jadi kebanyakan unsur selain daripada kumpulan 18 kita tahu kan, kumpulan 18 ni dia sudah capai susunan yang duplex dan oktet. Dah penuh ya, petala terluarnya dengan elektron valen. Jadi kumpulan 1 ni dia ada satu, jadi satu dia tak stabil, dia perlu buang. Okey. Okey, itu ialah kumpulan 1. Kemudian sifat fizik unsur kumpulan 1. Yang pertama kita tengok di sana ya, kumpulan 1 ini ahli-ahlinya dia merupakan logam kelabu berkilat. Jadi kita tengok dah gambar tadi dalam makmal ada, dan logam ni sangat reaktif. Dia sangat reaktif ya. Maka sebab itu dalam makmal kita biasa simpan dia di dalam minyak parafin. Okey. Kita ada di makmal itu lithium, kita ada natrium, kita ada kalium. Itu yang biasalah. Yang rubidium, cesium itu sangat reaktif, kita tak ada ya. So kita letak dalam botol yang ada minyak parafin ya. Kenapa? Sebab logam kumpulan 1 ni terlalu reaktif. Dia bertindak balas dengan cepat ya. Dengan udara lah. Jadi kita letak dalam minyak parafin. Kalau kita keluarkan dia, kita kedapati bahawa logam ni warnanya kelabu berkilat. Warnanya ya semakin ke bawah tu semakin cerah. Ya. Maksudnya kalau lithium dengan natrium itu, natrium lebih cerah daripada lithium, kelabu lebih cerah. Ya. Kalau kalium lebih cerah. Okey, kemudian logam kumpulan 1 ni dia lembut. Lembut macam mana? Dia boleh dipotong dengan pisau. Okey. Kalau kita ada logam lain macam kupram, magnesium, zinc, kita tak boleh potong dengan pisau ya, keras. Tapi kumpulan 1 dia lembut, boleh dipotong dengan pisau.
Kemudian yang ketiganya, ya sifat fisiknya dia boleh mengkonduksikan arus elektrik sebagaimana logam-logam lain juga sama saja. Kebolehan mengkonduksikan arus. Dan yang keempatnya takat lebur, takat didih yang rendah. Okey, rendah itu relatif atau berbanding dengan logam lain. Bukanlah kata rendah itu rendah macam takat lebur air, tidak. Ya, kalau katakan ya logam lain 2000, mungkin takat lebur dia mungkin dalam 1000. Rendah berbanding dengan logam lain. Itu maksudnya. Sebab itu dia lembut ya. Okey, itu sifat fisik kumpulan 1. Kemudian kita tengok pula ya, dari segi perubahan sifat apabila menuruni kumpulan 1. Ya, ini sangat penting. Pelajar kena mahir, kena tahu dan kena faham betul-betul. Sebab inilah antara perkara yang sering ditanya dalam soalan dalam peperiksaan ya. Okey, apabila menuruni kumpulan 1, kita ambil contoh 3 ahli pertama, litium, natrium dan kalium. Pelajar boleh tengok ya. Ada isi susunan elektronnya, litium itu 21, natrium itu 281, kalium itu 2881. Bermakna ya, semakin ke bawah. Tengok apabila menuruni kumpulan 1. Ya, apa yang berlaku? Yang pertama, saiz atom bertambah. Saiz atom semakin besar. Kenapa saiz atom bertambah? Sebab bilangan petalanya bertambah. Okey, ini yang pertama, pelajar kena ingat. Yang kedua, daya tarikan antara nukleus. Okey, nukleus di sana ada proton, di sana ada neutron. Okey, proton bercas positif. Okey, maka nukleus dan elektron valen. Elektron valen tu di yang elektron yang berada pada petala terakhir ya, elektron valen yang terakhir ni. Okey. Jadi dia ada daya tarikan di sana, daya tarikan antara cas positif di nukleus dengan elektron valen negatif itu. Cas positif negatif ni dia ada daya tarikan, okey? So daya tarikan antara nukleus dan elektron valen menjadi semakin lemah. Bila saiznya besar, ya elektron valen ini berada jauh daripada nukleus. Okey? Maka daya tarikan antara ya nukleus dan elektron valen itu menjadi semakin lemah. Itu dua benda, 2 poin. Poin yang ketiga, bila daya tarikannya lemah, maka elektron valent yang berada pada luar elektron valent, dia lebih mudah untuk disingkirkan. Semakin senang atom menyingkir, membuang elektron valensnya. Okey, kita kena ingat, kumpulan 1 dia ada 1 elektron valent. 1 ni nak buat apa? 1 ni nak dibuang. Okey, makin lemah daya tarikan antara nukleus dan elektron valen, maka makin senang ya elektron valen ini diderma, dibuang. Bila elektron valen semakin senang diderma, dibuang, maka kereaktifan dan keelektropositifannya bertambah. Bermakna makin ke bawah dalam kumpulan 1, kereaktifannya semakin bertambah. Okey, pelajar-pelajar boleh tengok dalam YouTube ya, kereaktifan kumpulan 1 ni dengan air ya. Boleh tengok link ni. Boleh rujuk ya. Okey, kita tak buka di sini ya. Boleh tengok dalam YouTube, boleh tengok macam mana kereaktifan ni. Maksudnya ya, semakin ke bawah. Kita cerita sampai kalium saja ya, potasium. Di bawahnya itu ada rubidium, ada cesium, ada francium. Ini sangat reaktif. Ya. Okey. Yang penting pelajar tahu 3 benda itu tadi. Saiz bertambah, daya tarikan nukleus elektron valen semakin lemah. Yang kedua, yang ketiga, atom sedang menyingkirkan elektron valennya. Okey, 3 poin itu penting. Okey, itulah kenapa kereaktifan dan keelektropositifan ya bertambah apabila menuruni kumpulan 1. Baik. Kemudian kita tengok pula sifat kimia unsur kumpulan 1. Ada 3 sahaja sifat kimianya. Yang pertama, tindak balas dengan air. Pelajar ingat ya. Tindak balas dengan air, dia akan menghasilkan larutan beralkali dan gas hidrogen. 2 hasil. Okey, contoh kalau kita ada litium. Litium kita tambah dengan air, kita akan dapat litium hidroksida dan hidrogen. Okey. Dan dari segi kereaktifannya, ingat ya, bila menuruni kumpulan, kereaktifannya semakin bertambah. Maka litium bila kita masukkan dalam air, dia akan bergerak perlahan di permukaan air. Okey, itu untuk litium. Tapi kalau kita gunakan natrium, tindak balas dengan air, kita akan dapat natrium hidroksida, NaO. Ini alkali ya, dan gas hidrogen. Maka pemerhatiannya ya, kita akan dapati bahawa natrium bergerak cepat dan terbakar dengan nyalaan kuning. Okey, kalau litium perlahan, natrium lagi reaktif, bergerak cepat dan menyala dengan nyalaan kuning.
Okey, kemudian kalau kita tengok kalium lebih bawah daripada natrium, mana lebih reaktif. Ya, bila nak belah dengan air, dia akan menghasilkan larutan beralkali, kalium hidroksida dan gas hidrogen. Maka kalium bergerak dengan lebih cepat. Okey, berbanding natrium jadi, dan terbakar dengan nyalaan ungu. Itu beza dia. Okey, jadi ya, hasilnya ketiga-tiga ini dia akan menghasilkan larutan beralkali, LiOH, NaOH, KOH dia. Jadi ini adalah larutan beralkali, sebab itu kita panggil dia logam alkali. Jadi macam mana kita nak tahu dia alkali? Kalau kita letakkan phenolphthalein, penunjuk phenolphthalein akan bertukar menjadi merah jambu. Maknanya di situ merujuk bahawa larutan itu beralkali. Atau kalau kita tambah dengan penunjuk universal, dia akan menghasilkan warna biru. Ataupun kalau kita nak uji kertas litmus, kita akan dapati bahawa litmus merah akan bertukar menjadi biru. Kerana apa? Kerana dia larutan beralkali. Okey. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sifat kimia yang kedua, kumpulan 1 bertindak balas dengan oksigen, pembakaran ya, menghasilkan logam oksida. Okey. Jadi ketiga-tiganya terbakar dalam oksigen, cuma kereaktifan pembakarannya berbeza. Okey, lithium tambah dengan oksigen dapat lithium oksida. Okey. Terbakar dengan nyalaan merah dan menghasilkan pepejal putih. Lithium oksida ini berwarna putih. Okey. Yang kedua, natrium. Tidak balas dengan oksigen dapat natrium oksida. Okey. Natrium bila terbakar, dia terbakar dengan terang. Okey. Dengan nyalaan kuning. Dan menghasilkan juga pepejal putih. Dan yang terakhir, kalium lebih reaktif di sini. Kalium terbakar dengan sangat terang. Okey, lebih reaktif dia. Ya, kerana di bawah daripada natrium dengan nyalaan ungu juga menghasilkan pepejal putih. Jadi Li2O, Na2O, K2O ni semuanya berwarna putih. Dan ya, ketiga-tiga oksida logam kumpulan 1 ni kalau kita larutkan dalam air, ya, dia akan menghasilkan larutan beralkali. Ketiga-tiga ini warna putih, larut dalam air, dia akan menghasilkan larutan beralkali. Okey. Contoh, Na2O tambah H2O, dia akan mendapat NaOH, NaO. Okey. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sifat kimia yang ketiga adalah tindak balas dengan klorin. Okey, menghasilkan gas klorin ya, menghasilkan logam klorida. Okey, contoh Li tambah dengan Cl2 dapat LiCl, lithium klorida. Okey. Dan dari segi pemerhatiannya, lithium bila terbakar dalam klorin, dia terbakar perlahan dengan nyalaan merah dan menghasilkan pepejal putih. Lithium klorida ni pepejal berwarna putih. Okey, kalau natrium berada di bawah lithium, maka tindak balas lebih reaktif, terbakar terang. Okey, kalau tadi perlahan, jadi terbakar terang dengan nyalaan kuning. Sama aja ya, dalam oksigen pun sama warnanya, dalam klorin pun sama ya. Dan juga sama juga menghasilkan pepejal putih, natrium klorida. Ya, natrium klorida ni pelajar-pelajar ingatlah, garam di dapur rumah kita tu, warna putih ya. Okey. Kemudian kalium dengan klorin dapat kalium klorida. Maka kalium berada di bawah natrium, maka tindak balasnya sangat terang, terbakar dengan sangat terang dengan nyalaan ungu dan menghasilkan juga pepejal putih. Jadi ya, itu adalah garam ya. Garam, kesemua itu adalah garam. Lithium klorida, natrium klorida, kalium klorida adalah garam. Okey ya, dan garam warna putih. Contoh mudah kita tengok yang di rumah kita tu lah ya. Okey, baik. Jadi sekarang itu untuk perkongsian sifat kumpulan kimia kumpulan 1. Kita akan tengok nanti unsur kumpulan 17. Jangan lupa terus bersama dengan kami, Master Kimia SPM, channel Cikgu Kimia Handsome. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa terus menyokong kami dengan subscribe dan juga share, like video-video kami insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.